Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Kitab ini tuan-tuan yang masih belum dapatkan lagi, kita boleh dapatkan. Kerana kitab ini dia ada dua. Satu dipanggil buku seperti buku teks, kamus Quran, teknik yang terpilih, perkataan seerti, perkataan berlawanan. Satu lagi buku latihan, diambil pada suratul Fatihah dan juga suratul Baqarah. Jadi dua-dua buku ini tuan-tuan boleh dapatkan. Di mana? Di admin kita lah. Dia akan masukkan nombor telefon, tuan-tuan boleh cuba usahakan untuk dapat secepatnya mungkin, insya-Allah. Kita pada siri yang ke-48. Walaupun nombor angka yang agak besar, tetapi sebahagiannya kita telah ada yang ulangan kali yang kedua. Okey? Ada yang ulangan kali yang kedua. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti live kita pada pagi ini, tuan-tuan boleh juga melayari Facebook kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun kita ada di YouTube kita, Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan boleh ulang dan dengar bila tuan-tuan free, sambil sebelum tidur, sambil memasak. Maka itu akan menambahkan lagi ilmu dan juga kefahaman kita dalam memahami Al-Quranul Karim. Seperti biasa, sebelum kita memulakan majlis, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Seperti biasa, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri kali ini seperti mana siri-siri sebelum ini, iaitu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian Qamus Al-Quran. Bahagian yang kedua latihan dan juga kaedah terpilih dalam buku yang baru, buku yang nombor 2 warna merah. Dan juga yang ketiganya adalah perkataan seerti ataupun kita panggil perkataan vocabulary, mufradat, yang tuan-tuan ada buku ni dia ada sertai gambar sekali supaya lebih faham. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa pada hari Jumaat ini, sama-samalah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat al-Mubarak, al-Jumu'ah al-Mubarakah. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan juga boleh membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, kelebihan yang sangat besar. Dapat cahaya daripada hari ini sampai Jumaat yang akan datang, dan juga diampunkan dosa. Tuan-tuan boleh memperbanyakkan selawat dan juga membaca suratul Kahfi, kerana tidak ada surah yang lebih afdal pada hari Jumaat melainkan suratul Kahfi. Barulah dibaca surah yang lain. Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis kepada Ustaz Anggah akan mengambil Qamus Al-Quran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah seperti biasa saya mengambil bahagian Qamus Al-Quran, ya, yang mana pada pagi hari ini kita sudah berada pada muka surat ke-186, lanjutan dari kata yang semalam sudah dibahas. Adapun tuan-puan, yang mana pada pagi hari ini seperti biasa saya tidak mengambil banyak perkataan. InsyaAllah 3 perkataan saja yang akan kita bahas. Harapannya 3 perkataan hari ini terus boleh diingat, ya, tuan-puan boleh ingat. Nanti dalam membaca Al-Quran ataupun menjadi makmum solat, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang imam baca, insyaAllah. Baik tuan-puan, sekarang kita buka muka surat 186 di huruf mim, ya. Semalam habis di huruf mim. Sekarang kita berada pada kata mim, lam dan kaf. 3 huruf tu. Mim, lam dan kaf. 186. Mim, lam dan kaf. Ada fiilnya malaka yamliku. Ni malaka yamliku berarti fiilnya adalah fa'ala yaf'ilu. Memiliki atau ada kuasa. Memiliki, ya. Lepas tu ada kata terbitan dia apa? Ini fi'il, malaka yamliku kan fi'il. Mulkun, itu isim dia, kata terbitan dia, masdar dia. Apa makna? Kekuasaan. Ya kan, kalau ini memiliki atau ada kuasa. Lepas tu kata terbitan dia mulkun, kekuasaan. Lepas tu ada kata-kata malakutun. Kekuasaan juga, pemilikan. Ada kata-kata malikun, jamaknya mulukun. Malikun dengan malikun sama saja, tak ada beza. Jamaknya mulukun. Apa makna? Raja, penguasa. Ya, tuan-puan, ya. Lepas tu ada kata-kata malkun. Malkun ini kata terbitan juga, tetapi dia beza fi'il, ikhtiar atau kehendak. Lepas tu ada kata-kata malakun, jamaknya malaikatun. Ini malaikat. Ini dah biasa dah kita dengar. Malaikat dah menjadi bahasa Melayu kita. Sudah dijadikan bahasa Melayu. Jadi dalam Al-Quran banyak tuan-puan akan jumpai dengan huruf mim, lam dan kaf. Baik dia menggunakan fi'il mudhari', baik dia menggunakan isim kata terbitan, ya. Baik dia menggunakan isim fa'il. Ada banyak, semua ada dalam Al-Quran. Misalnya pada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni yang selalu kita baca. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini dia mengambil kata malikun. Asal katanya sebenarnya dia malikun saja. Cuma dalam segi bacaan, perbezaan bacaan qiraat. Ini dalam baca qiraat dia ada perbezaan. Ada yang menggunakan maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Itu tak ada beza, ya. InsyaAllah tidak berbeza. Makna tak akan berubah. Apa maknanya? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai. Berarti dia isim fa'il. Lepas tu tuan-puan, di surah An-Naba, kita akan dapati dia menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' kita? Malaka yamliku. Yamliku. Kita fokus kata yamliku pada surah An-Naba ayat ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ini dia. La yamlikuna. Dia menggunakan yamliku, tapi dibubuhkan waw dan nun di belakang. Bermakna apa? Fa'il dia jamak, orang ramai, ya. La yamlikuna minhu khitaba. Itu dia. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. La yamlikuna minhu khitaba. Lepas tu pada surah Al-Mulk. Al-Mulk. Dia menggunakan kata-kata al-mulk. Mulkun. Dia menggunakan masdar. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ayat pertama.
Al-Muluk juzuk 29 ayat paling pertama sekali, ayat 1 dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Al-Mulk, kerajaan. Lepas tu tuan-puan, dia ada menggunakan kata-kata malaikah. Malaikah banyak dalam Al-Quran kita jumpai, cuma saya mengambil dari surah An-Naba. Malaikah ini sebenarnya tak tengok kamus pun tuan-puan dah tahu dah kata-kata malaikat. An-Naba ayat ke-38 ya. Boleh tuan-puan tengok nanti. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Dia menggunakan kata-kata malaikah. Malaikat. Boleh tuan-puan insya-Allah ya. Okey. Lepas tu tuan-puan kita teruskan pada muka surat seterusnya 187 huruf mim, waw dan ta. 3 huruf. Ada huruf mim, ada huruf waw dan ada huruf ta. Apa fiilnya mata yamutu? Dari waw di tengah tu kan huruf ilat tu. Waw tu huruf ilat. Setiap huruf ilat kalau fiil madhi maka berubah dia. Berubah menjadi alif. Makanya nanti kalau tuan-puan jumpa alif macam ni, mata, alif tu bukan huruf asli dia. Setahun kita cari dalam kamus ni tak akan jumpa di mim, alif dan ta. Kenapa? Karena alif bukan huruf asli. Dia adalah huruf perubahan saja. Perubahan daripada huruf waw kalau di sini ya. Kalau jumpa tuan-puan mata, aslinya ma, mim, waw dan ta. Bukan mim, alif dan ta. Mim, waw dan ta. Mata yamutu, fa'ala yaf'ulu. Mati. Maknanya mati. Dekat tu mata mati. Sama saja. Dah menjadi bahasa Melayu kita. Lepas tu ada kata terbitannya mautun. Ini kata terbitannya, isim dia mautun dengan makna mamatun. Kematian atau maut. Ini dah juga menjadi bahasa Melayu. Tanpa tengok kamus insya-Allah kita tahu dah. Lepas tu ada kata-kata amata. Amata. Ya, amata dia tambahan satu huruf. Tambahan satu huruf hamzah di depan. Kalau dia tambahan satu huruf hamzah di depan maka imbuhan terjemahannya ditambahkan imbuhan me dan kan. Misalnya akrama memuliakan. Ya, af'ala melakukan. Apa lagi? Akbara membesarkan. Ini misalnya amata mematikan. Kalau mata mati. Kalau amata mematikan. Ya boleh tuan-puannya. Berarti ada yang dimatikan nanti. Ada maf'ulun bih dia. Lepas tu ada kata terbitannya mayyitun. Jamaknya mauta dengan makna amwatun. Ini jamaknya ada menggunakan mauta, ada menggunakan amwat. Yang mati ya. Ini adalah yang mati. Mayyit. Mayyit adalah yang mati. Lepas tu ada kata-kata maitun dengan makna mayyitun. Ini sama juga yang mati. Mayyit. Mayyit atau maitun. Sama tuan-puan ya. Dalam Al-Quran boleh kita jumpai pada surah Al-A'la juzuk 30. Ni selalu kita dengar ni. Ayat ke-13. Surah Al-A'la juzuk 30 ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia menggunakan yamutu. Mata yamutu. Bermakna dia menggunakan fi'il mudhari'. Ya, dalam surah Al-A'la ayat 13 ni dia menggunakan fi'il mudhari'. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia di dalamnya itu tidak mati dan tidak juga hidup. Ya. Tidak akan mati di dalam itu dan tidak juga akan hidup. Di dalam mana? Dalam neraka Jahannam. Nauzubillah. Lepas itu pada surah Al-Muluk. Al-Muluk tuan-puan boleh buka ayat kedua dia. Tadi ayat pertama, sekarang ayat kedua. Al-Muluk dia menggunakan kata terbitan maut. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menggunakan al-mauta. Allazi khalaqal mauta, yang menjadikan mati. Ini mati ya. Bukan fi'il tetapi dia kata benda, isim.
Nah, yang menjadikan mati itu, kematian mati itu, dan kehidupan wal hayah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Lepas tu tuan-puan boleh buka surah Az-Zumar. Az-Zumar dia menggunakan kata-kata mayyit. Ya, dia menggunakan kata-kata mayyit. Az-Zumar ayat ke-30. Boleh tuan-puan tengok nanti ayat 30-nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dia menggunakan isim mufrad. Ya, dia menggunakan satu isim mufrad mayyit, yang satu lagi mayyitun jamak salim. Jamak salim. Boleh tuan-puan ya? Yang satu mufrad, yang satu jamak salim. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Itu dia. InsyaAllah banyak lagi tuan-puan akan jumpa dalam Al-Quran menggunakan kata-kata mim, waw dan ta. Kalau ada kata-kata maut, insyaAllah tuan-puan, saya rasa tuan-puan pelajar-pelajar dah tahu dah. Karena maut ini dah menjadi bahasa kita juga, bahasa Melayu. Baik tuan-puan, kata terakhir kita pada pagi yang berbahagia ini adalah huruf mim, waw dan lam. Ada lagi huruf ilat di tengah. Apa huruf ilatnya? Waw. Mim, waw dan lam. Ini ada kata-katanya malun. Nampak berubah dia. Dari mim, waw dan lam berubah menjadi mim, alif dan lam. Huruf alif bukan huruf asli. Boleh tuan-puan ya? Berubah dia. Okey. Malun. Jamaknya amwal. Satu kata saja yang perlu kita hafaz dari kata mim, waw dan lam ini. Apa? Malun. Jamaknya amwalun. Apa dia? Maknanya harta. Itu dia. Mal dengan amwal, harta. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat ke-20. Al-Fajr ayat ke-20. Boleh tuan-puan, ini juzuk 30 ni selalu dengar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala. Mal, ya. Dan kamu mencintai harta benda dengan cinta yang berlebihan. Itu dia. Lepas tu Al-Humazah. Ini juzuk 30 semua ni saya bagi karena memang ini yang selalu tuan-puan dengar. Allazi jama'a malan wa 'addada. Allazi jama'a malan. Dia kalau ditengok di ayat dia malan. Tapi karena hukum tajwid dia, maka dia berubah menjadi malau. Malan ya, yang mengumpulkan harta. Wa 'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Itu dia. Lepas tu surah Al-Ma'arij ayat ke-24. Boleh tuan-puan tengok juga nanti. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Surah Al-Ma'arij ayat ke-24 menggunakan jamak. Yang tadi mal, sekarang amwal, ya. Wallazina fi amwalihim, dan orang-orang yang dalam hartanya haqqum ma'lum, tersedia ada bagian-bagian tertentu. Itu tuan-puan, mungkin dari saya Kamus Kata Dasar Al-Quran. Setakat itu dulu, 3 ya, tak payah banyak-banyak. Semoga 3 ini boleh tuan-puan hafaz terus. Boleh tuan-puan ingat. Nanti kalau jumpa kata ini dalam Al-Quran, kita boleh tahu dah maknanya, insya-Allah. Sekarang kita masuk pada harfiah surah Yasin. Ya, macam biasa. Sekarang kita berada pada ayat qala ya laita qaumi ya'lamun. Ni dia. Ni sambungan dari yang lepas. Kalau yang lepas, apa ayat sebelumnya ni? Syahir? Ayat sebelumnya ni? Saya pun lupa. Ayat sebelum ni, qala ya laita qaumi ya'lamun. Lupa ya? Ya. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Baik tuan-puan, tanpa lengahkan masa, kita masuk ke qala. Ni dah kata-kata biasa dah. Dah biasa kita dengar kata-kata qala ini, tuan-puan pun dah, yang bagi yang mengikuti live kita terus ini dah tanpa nengok kamu sudah tahu. Qala ini asalnya qaf,
waw dan lam. Kenapa waw ini berubah menjadi alif? Itu tadi. Dia memang huruf ilat di tengah tu dia boleh berubah menjadi alif. Dalam fi'il madhi. Jadi kalau tuan-puan nak buka, jangan buka di qaf, alif dan lam. Tak akan jumpa. Dia ada di qaf, waw dan lam. Qala. Ni qala. Ya, qala berkata. Siapa yang berkata? Dia. Dia satu orang berkata. Qala. Boleh dia berkata. Dia berkata. Okey. Qala ya laita. Ni dia. Ya, dia huruf tuan-puan. Ya ini huruf, ya. Dalam bahasa Arab dia dipanggil huruf nida. Huruf nida. Dia huruf, masuk huruf nida. Huruf untuk memanggil. Tetapi ini masuk dalam bukan untuk memanggil orang. Ini untuk meratapi. Ada untuk meratap ya. Ya huruf. Wahai atau aduhai. Ya. Wahai atau aduhai. Maknanya. Laita. Laita. Tuan-puan boleh cari terus laita. Karena sudah 3 huruf tuan-puan. Ya. Karena kalau nak mencari kata dasar kena 3 huruf. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih tak akan jumpa makna. Kalau kurang tak akan juga. Okey, laita 3 huruf. Huruf lam, ya dan ta. Boleh terus kita buka. Ya, untuk memastikan betul tak ada. Ni dia. Kita tengok ya. Mim, lam. Okey, boleh tuan-puan buka? Mana ni? Lam. Okey. Muka surat ke 182. Boleh tuan-puan buka? Ni ada dia. Lam, ya dan ta. Laita. Lata, bawah dia laita. Kalaulah. Berangan ni, berangan. Berangan tuan-puan Ya laita, aduhai kiranya. Itu dia berangan. Kalaulah. Sekiranya. Sekiranya lah cantiknya. Berangan. Kalau kata-kata berangan, ya laita. Ada dalam surah An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Nyatakah itu? Tak, dia cuma hanya boleh berangan saja. Ya laitani, aduhai sekiranya saya dulu kuntu turaba. Jadi tanah. Itu dia. Aduhai kiranya saya dulu cuma tanah. Dia dah kena azab baru dia boleh berangan. Qala ya laita qaumi. Qaumi ni tuan-puan, dia ada sambung ya belakangnya. Apa maknanya? Misalnya ada qaumi ni asalnya cuma ni. Qaum. Qauma. Ya? Qaum. Qaf, waw dan mim. Cuma ditambah ya mutakallim di belakang. Ya mutakallim tu apa? Ya yang bermakna milik saya. Ya untuk saya. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey. Kitabun buku, kitabi buku saya. Qalamun pen. Qalami pen saya. Itu boleh tuan-puan. Boleh insya-Allah. Jadi qauma saja. Qauma. Tetapi disebabkan dia bersambung dengan ya mutakallim, maka menjadi qaumi, ya. Qaf, waw dan mim. Boleh tuan-puan terus cari qaf, waw dan mim. Karena sudah 3 huruf. Qaf, waw dan mim. Kita buka pada huruf qaf. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 173. Ni 173. Qaf, waw dan mim. Ada kata-kata qaumun ada ni di atasnya. Qaumun. Ni dia. Kaum. Kalau ada iya mutakallim di belakang bermakna bukan kaum saja, kaum saya. Itu bermakna. Ada iya mutakallim. Kaumku. Ya'lamun. Ini dia. Ya'lamun. Kata terakhir kita. Ya'lamun. Ini adalah fi'il mudhari'. Macam mana ustaz tahu ini fi'il mudhari'? Sebab kan ada huruf ya di depan. Huruf mudhara'ah.
Ini dia. Boleh tuan-puan ya. Lepas tu fi'il mudhari' ni dia ada tambah waw nun di belakang. Bermakna fa'ilnya banyak. Hum bermakna. Ya, ini adalah hum. Ya'lamun. Ikut wazannya yaf'alun. Yaf'aluna. Yaf'alu, yaf'ulani, yaf'aluna. Yaf'alu satu dia apa namanya? Dia melakukan. Yaf'alu. Yaf'ulani dia berdua melakukan. Yaf'aluna mereka semua melakukan. Ini yaf'aluna mereka semua melakukan. Wazan dia ini ya, mereka semua tuan-puan ya. Ya'lamun. Kita nak mencari makna ya'lamun ni. Apa maknanya? Okey. Yaf'alun bermakna huruf tambahannya ada 3. Huruf ya di depan sebagai huruf mudhara'ah. Lepas tu huruf waw dan nun di belakang sebagai menandakan dia fa'ilnya jamak. Fa'ilnya banyak. Fa'ilnya ada hum ya. Yaf'alun. Ni dia. Bermakna yang melakukan tu banyak. Okey. Bermakna huruf aslinya kalau kita buang ya, ini bukan huruf asli, waw bukan huruf asli, nun bukan huruf asli, tinggallah huruf ain, huruf lam, huruf mim. Ini 3 huruf dia. Ain, lam, mim. Boleh tuan-puan buka pada huruf ain ya. Pada ini di sini dia ada pada muka surat ke ini mana ni? Ni 153. Ni 153. Ni boleh tuan-puan buka ya. Ni dia. Ain, lam dan mim. Inilah dia mudhari'nya. Alima ya'lamu. Mengetahui. Ini satu orang mengetahui, dia mengetahui. Kalau mereka mengetahui, tambah waw dan nun di belakang. Ya'lamun. Ini dia. Alima ya'lamu. Mengetahui. Bermakna ya'lamuna mereka mengetahui. Ya. Mereka mengetahui. Siapa mereka tu? Kaum saya. Ramai kaum tu. Kaum ni ramai ya, mereka. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, aduhai sekiranya kaum saya mengetahui. Mereka mengetahui. Dikatakan kepadanya, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada masuklah dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, alangkah kiranya, aduhai kiranya kaum saya mengetahui mereka tahu. Pasti mereka nak juga masuk. Kalaulah mereka tahu, pasti mereka juga nak masuk kalau ketika melihat syurga itu. Ni. Boleh tuan-puan ya? Insya-Allah. Itu saja dari saya karena memang ayatnya ni. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Insya-Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi ayat-ayat selanjutnya. Dari saya mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan dan puan. Dan saya harapkan apa yang kita bahas hari ini, kata-katanya 3 tadi, boleh tuan puan ingat insya-Allah. Tidak susah. Ada huruf mim, lam dan kaf. Ada huruf mim, waw dan lam. Lepas tu ada huruf mim, waw dan ta. Malik memiliki ya. Lepas tu maun mati. Lepas tu ada kata-kata maut, mati. Lepas tu apa lagi tadi? Malaka, mawata. Lepas tu mawaulam. Mala amwal, harta. Tak banyak. InsyaAllah. Boleh tuan-puannya? Bagi tuan-puan yang belum punya buku ni, boleh tuan-puan hubungi nombor yang ada di Facebook kita. InsyaAllah 1 atau 2 hari sampai ke tangan puan. InsyaAllah sangat bermanfaat buku ini. Jangan takut tuan-puan yang baru belajar, insya-Allah akan dituntun buku ini dengan mudah semudah-mudahnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah
khairul jaza diucapkan kepada Ustaz Angah kerana menghuraikan kepada kita mengenai dengan qamus dan juga harfiah dalam surah Yasin. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada Ustaz Agong kita mengenai dengan latihan, buku latihan ni penting bukan setakat latihan, bahkan dia bagi nota-nota, tips-tips yang penting yang perlu kita tahu, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini akan menggunakan kitab latihan dia, latihan kaedah kata dasar. Ini pindah sini. Ya. Yeah. Jadi insya-Allah sila tuan-tuan dan puan-puan buka pada muka surat 17. Ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama iaitu latihan 1, mendasari kata dasar. Rujuk muka surat 2 hingga 8 pada kitab ni. Jadi kalau nak mencari jawapan dia, rujuk pada kitab ni muka surat 2 hingga 8. Ini latihan yang pertama, mencari kata dasar, mendasari kata dasar. Latihan dia sangatlah banyak dengan banyak jenis dia, bentuk reka dia. Ada sampai muka surat 31. Jadi dengan latihan ni tuan-tuan dan puan-puan akan dibiasakan untuk mencari kata dasar. Okey. Jadi yang pertama, ini kita akan membaca surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah kita selesaikan muka surat pertama, muka surat 17. Di sini di surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dan sudah ada ditulis dibagi tanda oleh Dr. Warusli yang mana saja yang akan kita cari kata dasar. Jadi kita hanya fokus kepada perkataan yang dah dibagi tahu. Dia tak macam dengan Ustaz Angga dia semua satu ayat sekali. Jadi kita kena satu perkataan saja dulu. Nanti baru kita akan membuat satu ayat macam tu. Okey. Yang pertama alif lam mim. Alif lam mim ni tak ada. Lepas tu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-kitabu. Jadi yang pertama kali itu adalah al-kitabu. Maka mana maka? Al-kitabu. Zalikal kitabu. Al-kitabu, perkataan al-kitabu ni di sebelah kiri ya. Sebelah kiri tuan-tuan, sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelah kanan dengan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, sebelah kanan ni ada pilihan-pilihan jawapan yang mana sesuai sebagai kata dasar bagi al-kitabu. Yang mana satu sebagai kata dasar al-kitabu dari 10 ni. Sila tuan-tuan cari al-kitabu. Razaqah tak mungkin. Sebab razaqah ni ra, za dan qa. Sini tak ada perkataan razaqah. Ra, zai dan qaf. Lepas tu ra, ba dan ba. Tak ada di sini. Sini kaf, alif lam kaf. Tak ada ra, ba, ba. Lepas tu nun, fa dan qaf. Tak ada juga. Hamzah, kha dan ra. Kha dan ra pun tak ada juga. Hamzah pun tak ada. Ka, ta dan ba. Ka, ta dan ba. Ada sama? Kalau kita ambil kaf, ta dan ba. Ka, ta dan ba. Ka, ta dan ba. Sejajar dia. Berarti kata dasar dia adalah ka, ta dan ba. Tuan-tuan dan puan-puan, sila cari ka, ta dan ba. Saya sebelum saya mengajar tadi, saya dah tarikan, iaitu pada muka surat 179 pada kitab ni.
pada kitab hijau, sila cari pada muka surat 179, 174, 174. Pada kamus kata dasar tu, kaf, ta dan ba. Mana dia? Kaf, ta dan ba. Di sana tu. Ada tak jumpa kitabun, al-kitab? Ada ni, kitabun. Kitabun, ni jim ni makna dia jamak dia. Bentuk jamak dia adalah kutubun. Ini kitab ni satu kitab. Kutubun ni kitab-kitab makna dia. Makna dia buku, ke surat, ke wajib. Sama tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau terjumpa macam al-kitabu, dalam kamus hanya yang ada kitabun. Kitabun. Tuan-tuan dan puan-puan jangan peningkan perbezaan antara alif lam dia ni dengan yang tak ada alif lam. Jangan peningkan. Itu sama saja. Itu sama ada perbezaan dia. Sini the book, sini a book. Itu saja perbezaan dia. Jangan risaukan yang alif lam di awal tu. Okey. Jadi dalam perkataan kata ba tadi tu, ka, ta dan ba, ini ada 3 ba. 1, 2 dan 3. Maknanya ni cukup banyak juga lah dalam Al-Quran. Yang paling selalu kita dengar, kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan. Sebab tu sini makna dia wajib. Kutiba tu diwajibkan. Sebab dia majhul kan. Kita dah belajar sedikit. Jadi makna dia boleh wajib, boleh kitab, boleh surat, boleh buku. Okey. Jadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-kitabu. Al-kitabu makna dia apa tadi? Buku, surat ataupun wajib. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah kaf, ta dan ba. Jadi kaf, ta dan ba. Jadi senang tuan-tuan dan puan-puan, tinggal sesuaikan dengan jawapan-jawapan yang telah pilihan yang telah disediakan. Tinggal pilih saja menyesuaikan dengan perkataan yang nak kita cari. Kaf, ta dan ba. Jadi kita al-kitabu makna dia kitab. Bentuk plural dia, bentuk jamak adalah kutubun. Boleh dirujuk lagi. Itu pada muka surat 174. Jadi cari yang kaf, ta dan ba. Cara nak mencari makna dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lepas tu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga, ada 3 perkataan ditulis yang diminta oleh Dr. Rusli sini. Yang pertama yu'minuna, yang kedua razaqnahum, yang ketiga yunfiquna. Yu'minuna, razaqnahum, yunfiquna. Okey, yang pertama yu'minuna. 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 Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, yu'minuna, kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa macam ni, bentuk dia yu'minuna, apa lagi? Yattaquna, yuqimuna as-salata, ada pakai na di akhiran dia macam ni. Ini menandakan ramai ni. Pakai waw nun ni menandakan ramai. Itu ramai saja makna dia, ramai. Tinggal sekarang ni ya, hamzah, mim dan nun. 4 perkataan. Ya, hamzah, mim dan nun. Ada 4 perkataan. Kata dasar selalunya 3 perkataan. Ada 4 perkataan sini. 4 huruf bukan perkataan. Ada 4 huruf dalam perkataan ni. 4 huruf. Selalunya kata dasar tu hanya 3 huruf. Jadi ada 4 huruf sini. Kita kena kurangkan 1 huruf. Kalau perkataan ni selalunya diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta, maknanya ini fi'il mudhari' tuan-tuan dan puan-puan. Fi'il mudhari' selalunya diawali hamzah, nun, ya dan ta. Jadi kita kena hilangkan saja yang ya ni. Ya ni dihilangkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa hamzah, nun, ya dan ta di awalan fi'il mudhari', ni fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' tu tanda dia selalu diawali hamzah, nun, ya dan ta. Padam je lah yang ya di awal ni. Macam ta'buduna. Yang waw dan nun ni tanda ni tanda ramai. Ini tanda ramai.
Yang ta ni, ni di antara yang tanda fi'il mudhari'. Kita padam je. Tinggal yang ada di sini ain, ba dan dal. Ini kata dasar dia. Macam tu juga yang ni. Yang ya ni kita buang, kita padam. Tinggal sekarang ni hamzah, yang kan ni hamzah, mim dan nun. Hamzah, mim dan nun. Jadi sekarang hamzah, mim dan nun. Itu pun kita cari di sini di pilihan ni dulu. Kita pastikan dulu. Di pilihan ni yang mana ada hamzah, mim dan nun. Ni dia. Pada nombor 6. Hamzah, mim dan nun. Betul ke tak jawapan kita? Cara nak pastikan dia, kita rujuk kepada kamus kata dasar yang di kitab hijau ni. Hamzah, mim dan nun. Kita cari hamzah, mim dan nun. Maka kita akan terjumpa hamzah, mim dan nun ni pada muka surat 70. Pada muka surat 70. Ni dia. Pada muka surat 70. Terjumpa. Hamzah, mim dan nun. Sini ada amina ya manu. Lepas tu amanatun, amnun, amana, istamana. Ustaz tak terjumpa ni yuk minuna. Yang mana satu ni Ustaz? Ini dia. Amana. Amana ni makna dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini amana. Fi'il mudhari' dia apa? Fi'il mudhari' adalah yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Dia ikutkan wazan af'ala yuf'ilu. Ni berbeza ni. Amana sini af'ala. Kenapa berbeza macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, sini asal dia adalah a'mana. A'mana macam ni. Asal dia macam tu, a'mana. Jadi sebabkan hamzah berjumpa dengan hamzah sukun, dia tak boleh. Jadi hamzah ni dipadam, dibuat di sini, jadikan hamzah yang pertama tu jadikan panjang. Amana. Jadi sebab tu asal, jadi amana yang di sini ni fi'il mudhari' dia adalah amana yu'minu. Jadi tak terjumpa sini. Maknanya fi'il mudhari' saja tulis dalam kitab, dalam kamus ni, iaitunya amana. Amana yu'minu. Maknanya beriman. Beriman. Okey, beriman makna dia. Beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara yang paling mustahak juga kita tahu, kita kena pandai dalam menentukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam ni. Jadi selalunya fi'il mudhari' itu diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta, macam tu. Sebab dalam Al-Quran tu sangat banyak tu. Ta'buduna, nasta'inu, na'budu, kan diawali nun tu. Na'budu. Na'budu. Ni diawali oleh nun. Nun ni tanda fi'il mudhari'. Nun ni boleh kita padam. Tinggal sekarang ni ain, ba dan dal. Ini kata dasar dia. Sama macam di bawah. Macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya jawapan dia, yu'minuna ni, kata dasar dia adalah nombor 6. Tulis sini nombor 6. Boleh tuan, di kotak bawah ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Razaqna ni apa ni? Kita cari kata dasar dia. Razaqna. Tulis sini. Okey. Razaqna. Razaqna. Sekarang tak ada diawali hamzah nun yata. Tak ada, berarti bukan fi'il mudhari' dia. Bukan fi'il mudhari' tu. Bukan fi'il mudhari' dia. Tak ada diawali hamzah nun yata. Jadi jangan padam-padam pula ra tu. Sebab ra tu bukan tanda fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan, kalau tak bukan fi'il mudhari', kita sesuaikan sajalah dengan yang ada pilihan di sini ni. Kita cari razaqna nombor 1. Ra, zai dan qaf. Kita cuba tulis sini. Cuba saja dulu. Ra, zai dan qaf. Kalau dia sama, ra, zai dan qaf. Pertama ra dengan ra yang ni, zai dengan zai ni, qaf dengan qaf ni. Maknanya inilah kata dasar dia, senang. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kata dasar yang ada sini. Ra, zai dan qaf. Dah itulah.
Jadi yang na ni apa ni Ustaz? Kita kan ada belajar di kaedah kata dasar tu kan kita dah ada belajar. Pada kaedah terpilih yang ke boleh tuan-tuan dan puan-puan cari kaedah terpilih yang ke berapa tu? Kita dah belajar ni sebenarnya. Kejap. Ni. Pada kaedah terpilih 10. Kaedah terpilih 10 tu ada. Yang na tu apa makna dia? Mana yang na? Ni. Ni na untuk fi'il madi. Ni fi'il madi pakai na belakang dia. Berarti itu fi'il madi tu. Ada na belakang dia. Na tu apa makna dia? Nahnu. Sebelum na tu sukun. Tengok sana. Sebelum na ni sukun tak? Sukun ada qaf sukun kan? Maknanya sesuai lah. Na ni sebelum dia ada sukun. Ada sukun. Huruf apa? Tanda mati apa? Harakat mati ya. Razaqna. Makna dia kami. Kami. Jadi itu kami. Berarti itu pelaku tu. Simbol fa'il. Fa'il tu pelaku. Berarti kami pelaku dia. Razaqah ni apa makna dia? Kita cari makna razaqah. Iaitu razaqah pada muka surat 111. Cuba cari 111. Cari yang di ra, zai dan qa. Ada tak razaqah di sini? Mana? Ni, ni dia razaqah. Razaqah yarzuqu makna dia memberi rezeki. Razaqah makna dia memberi rezeki. Berarti makna yang di sini ni, ini kan tadi makna dia kami sebagai pelaku. Ini makna dia memberi rezeki. Kami memberi rezeki. Kami memberi rezeki makna dia. Jadi wa mim allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitu yang mana orang-orang yang yu'minuna beriman bil ghaibi pada hal yang gaib, wa yuqimu iqamah tu mendirikan solat, wa mimma dan dari apa saja razaqnahum, kami memberi rezeki hum kepada mereka, yunfikun mereka berinfak dengan tu. Jadi apa yang kami berikan rezeki kepada mereka tu, yang kami berikan kepada mereka, yang kami kurniakan kepada mereka, rezeki yang kami berikan, mereka infakkan. Itulah orang-orang beriman. Itulah orang-orang mutakin, orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa tu yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada hal gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Itu orang beriman. Yang pertama beriman kepada hal gaib, yang kedua mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa saja yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Jadi yang ketiga, mereka selalu berinfak. Itu ciri-ciri orang beriman kalau kita ambil istifadah dari ayat yang ada ni. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila. Yunfikun belum lagi ya? Yunfikun ni kita tulis ini dulu. Yunfiquna. Ni tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi, ada waw nun belakang dia. Waw nun ni imbuhan untuk menandakan ramai. Mereka ke kalian, macam itulah antara dua tu. Kalau diawali dia dengan ya, berarti mereka. Kalau diawali dengan ta, berarti kalian. Sekarang ada diawali ya. Ya ni termasuk kepada tanda-tanda fi'il mudhari. Ni alamat fi'il mudhari atau tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari berarti yang ya ni boleh kita padam. Boleh kita padam kalau ada tanda fi'il mudhari. Tinggal sekarang nun, fa dan qaf. Berarti itu kata dasar dia. Nun, fa dan qaf. Tiga huruf kan? Berarti itulah kata dasar dia. Kita cari sini, ada tak pilihan dari sini? Razaqa, rababa, nun, fa dan qaf. Ada. Pada nombor 3. Kita cari dalam kamus. Terjumpa ke tak? Nun, fa dan qaf pada muka... dah. 194. Cari di sini. Cari. Yunfiqun ada tak sini? Tak ada sini Ustaz. Maknanya kalau fi'il mudhari ni memang jarang terjumpa dalam kamus. Selalu fi'il madi yang dibagikan di sini. Kita cari anfaqa.
Anfaqah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok anfaqah. Anfaqah, kita ambil perkataan anfaqah. Anfaqah ni tuan-tuan dan puan-puan kalau dah belajar kaedah yang fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni jarang ditulis dalam kamus. Jadi kita kena jangan sampai berputus asa kalau tak jumpa fi'il mudhari' dalam kamus. Kita kena rujuk pada kaedah ni. Anfaqah ni ikut yang mana dia bentuk dia? Anfaqah berapa huruf tu? Hamzah, nun, fa dan qaf. Ada 4 huruf. Cari 4 huruf. Mana yang sama? Antara yang wazan kedua, wazan yang ketiga, wazan keempat. Wazan kelima ni dah 5 huruf dah. Berarti yang mana sesuai? Af'ala ke fa'ala ke fa'ala. Yang sesuai adalah af'ala. Anfaqah, af'ala, sama kan? Anfaqah, af'ala. Sama dia. Ha, hamzah, nun dia dengan fa ni sama-sama sukun, ni sama-sama fathah, sama-sama fathah. Anfaqah, af'ala. Berarti maknanya yunfiqun ni, kita cari lagi mana tadi muka surat apa tadi? Ni. Jadi anfaqah, af'ala. Fi'il mudhari' dia macam mana? Fi'il mudhari' dia macam mana? Fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Yuf'ilu. Berarti yunfiqu. Fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Berarti sini fi'il mudhari' dia adalah yunfiqu. Yunfiqu. Sama dah. Sama dengan yang ni. Yunfiquna dengan yunfiqu. Sat ini pakai waw nun. Jangan kira. Itu tu menunjukkan ramai saja. Menunjukkan ramai sahaja. Berarti yunfiqu tu sama dengan yunfiquna. Makna dia apa tadi? Memberikan, berbelanja. Atau berinfak. Okey, yunfiquna. Jadi macam tu. Terus, berarti yang ini jawapan dia, yang yunfiquna ni yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila. Unzila lagi. Unzila. Kita padam yang ni. Kita tulis unzila. Tuan-tuan dan puan-puan, ini unzila, perkataan unzila. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila. Unzila ni memang diawali oleh hamzah. Sama dia. Tapi ini bukan fi'il mudhari'. Jadi unzila tu bukan fi'il mudhari'. Memang diawali oleh hamzah. Tapi majoriti selalunya yang diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta tu memang fi'il mudhari'. Tapi yang kita jumpa sekarang ni unzila ni bukan fi'il mudhari'. Hamzah di sini ni, ini yang ada pada wazan yang kita tengok tadi tu. Yang ni yang pada wazan yang nombor 2 ni. Asal dia af'ala atau anzala. Tapi dia kita buat jadi majhul. Kita buat jadi pasif. Af'ala tu dibuat jadi pasif jadi uf'ila. Berarti unzila macam ni. Ini pasif bentuk dia. Asal dia anzala asal dia. Tapi sebabkan jadi pasif, sini asal dia anzala. Anzala asal dia. Ni aktif. Ni pasif. Ni kata kerja pasif, ni kata kerja aktif. Anzala. Okey. Anzala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dulu. Ini maknanya bukan fi'il mudhari' kan? Kalau tak bukan fi'il mudhari', kita cari je terus ini. Ada tak yang sama? Anzala. Ni akhara tak sesuai. Ini pakai kha, mana pun tak sesuai je. Yang mana satu ni? Berarti ni hamzah ni tak ada sini ni. Sini tak ada yang dimulai oleh hamzah. Berarti nun, zai dan lam. Nun, zai dan lam. Cari nun, zai, nun. Cari yang dimulai oleh nun. Ni dia. Nombor 9. Nun, zai dan lam. Kita sejajarkan. Nun, zai dan lam. Sama ke tak? Sejajar tak? Nun, zai dan lam. Sama dia. Berarti itu kata dasar dia. Nun, zai dan lam. Jadi, hamzah di awal tu adalah imbuhan saja. Imbuhan saja. Nun, zai dan lam.
Unzila. Jadi anzala ni betul lah. Kalau anzala aktif, unzila pasif, betul lah. Ni hamzah ni sebagai tambahan saja. Ikutkan wazan yang ni tadi. Af'ala. Sama dengan wazan ni af'ala. Sini pun anzala. Maknanya sini aktif, sini pasif unzila. Apa makna dia? Makna dia kita cari dulu. Kita cari berarti nazala. Berarti kata dasar dia nazala. Dah jumpa? Nazala. Kita cari dalam kamus kata dasar yang buku hijau pada muka surat 191. 191 nazala. Cari yang anzala. Berarti sini menurunkan. Menurunkan makna dia. Berarti maknanya kalau unzila ni maknanya adalah diturunkan, pasif. Diturunkan. Diturunkan. Okey, diturunkan makna dia. Jadi di sini ni wallazina yu'minuna dan yang beriman, yang merekanya beriman dengan apa yang kami turunkan, yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan daripada sebelum kamu, wabil akhirati, al-akhirah. Al-akhirah. Al-akhirah apa makna dia? Kita cari kata dasar dia. Al-akhirah. Al-akhirati. Alif lam ni kita padam. Alif lam di awal tu tak ayah. Jadi tinggal sekarang hamzah, kha, ra dan ta. Selalunya yang ta ni padam je. Kalau ta di akhiran ni padam je. Tinggal hamzah, kha dan ra. Jadi hamzah, kha dan ra cari sini. Hamzah, ni dia nombor 4 pada muka surat 67. Saya cari di kamus kata dasar 67. Terjumpa? Ada hamzah, kha dan ra. Mana dia? Ni dia. Akhara makna dia melewatkan. Ta'akhara terlewat. Istakhara minta dilewatkan. Akhirun atau akhiratun. Ni dia. Yang terakhir. Yang terakhir atau hari akhirat. Akhirun atau akhirah. Berarti yang terakhir atau hari akhirat. Hari yang terakhir kan hari akhirat. Hari yang terakhir. Qabala belum lagi. Akhirah berarti akhirah berarti. Okey, yang ini dulu, yang ini lagi. Yang ini tadi dah qablika. Qablika ni kan yang Dr. Rusli dah bagi yang sampai qa, ba dan lam saja. Dr. Rusli dah pisahkan yang ni. Berarti ini tinggal 3 huruf saja lagi. Qaf, ba dan lam. Maknanya ini sajalah. Itulah kata dasar dia 3 huruf. Cari sini ada tak qaf, ba dan lam? Ada ni nombor 7. Qaf, ba dan lam. Cari sini makna dia. Muka surat 166. Mana qabala? Bawah sekali ni. Qabila. Makna dia menerima. Datang, aqbala datang. Mutaqabilun yang bersemuka. Taqabbala menerima. Mustaqbilun yang dengan dekat. Qabla sebelum. Ni saya qabla. Sebelum. Maknanya di sini ni iaitunya orang-orang yang beriman, iaitunya beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan daripada sebelum kamu, dan dengan hari akhirat hum yuqinun. Yuqinun lagi. Yuqinun terakhir yuqinun. Kita ambil yang ni. Yuqinun. Yuqinuna. Macam kita cakap tadi, yang ini kita padam. Yang ya ni kita padam juga sebab tanda fi'il mudhaf. Tinggal waw, qa dan nun. Ini kata dasar dia, waw, qaf dan nun. Start. Sekarang kita terjumpa dengan huruf illah. Ada huruf illah sini. Di sini kita tersasar. Sebab tu tajuk nombor 2, kaedah terpilih nombor 2 adalah tersasar dalam mencari kata dasar. Apa sebab dia? Disebabkan huruf illah. Huruf illah tu apa saja? Alif, waw dan ya. Macam tu. Jadi kita jangan tersasar kita nanti di sini ni. Waw, qaf dan nun ni.
Kita cari waw, qaf dan nun. Ada tak di pilihan jawapan ni? Ada tak di sini pilihan dia? Waw, qaf dan nun. Waw, qaf dan nun di pilihan jawapan ni. Tak ada satu pun tuan-tuan dan perempuan. Maknanya bukan waw, qaf dan nun. Bukan waw. Maknanya antara yang tiga ni lah. Kalau bukan waw, maknanya sini ya ataupun alif. Ada tak alif, qaf dan nun? Tak ada juga. Okey? Okey, Hafiz. Salah juga ni. Mana lagi? Tinggal yang ya. Yang ya. Oh, ya, qaf dan nun. Ini nombor 10 ni. Ya, qaf dan nun. Maknanya kata dasar dia adalah ya, qaf dan nun. Berarti kita tersasar di sini. Bukan waw tapi ya. Tersasar menjadi kata dasar. Tersasar menjadi kata dasar. Kita cari ya, qaf dan nun pada muka surat 208. Mana dia? Ni dia. Aikona, yaqinun, istaiqona. Asal dia adalah aikona. Sama macam af'ala. Sama macam af'ala dia. Aikona. Aikona. Af'ala ni kan yuf'ilu. Yuf'ilu. Kita buat tadi kan? Af'ala yuf'ilu. Kat sana tu aikona. Aikona yuqinu. Ni fi'il mudhari' dia. Aikona yuqinu. Af'ala yuf'ilu. Sebab tu yuqinu. Aikona yuqinu. Yang ini bentuk satu tunggal dia, ini jamak dia ramai. Yuqinun. Jadi macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, aikona yuqinu. Jadi kalau fi'il mudhari' kita tengok di sini, memang tak ada sini fi'il mudhari' dia. Tak ada sini fi'il mudhari', yang ada fi'il madi. Yang ada di sini adalah fi'il madi. Tak jelas Aikona. Aikona sini fi'il madi saja. Ditulis sini fi'il madi. Fi'il mudhari' dia macam mana? Kita nak buat jadi dia fi'il mudhari' macam mana? Kita tengok tadi lagi di kaedah terpilih muka surat 14. Kita rujuk pada kaedah yang ni. Kita nak ubah dia jadi fi'il mudhari' macam mana? Aikona berarti af'ala. Yuf'ilu berarti yuqinu, macam tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita cukupkan sajalah sampai sini dulu. InsyaAllah ada masa nanti kita sambung lagi. Sedap ni kalau buat macam ni. Jadi kita jadi semakin terbiasa dalam mencari kata dasar. Mungkin pertama-tama ni kita terasa susah. InsyaAllah selepas ni akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairul jaza kepada Ustaz Agong kita kerana menerangkan dengan buku yang baru, buku bukan buku baru tapi buku yang kedua. Buku latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran daripada suratul Baqarah dan juga suratul Fatihah. Alhamdulillah kita berada pada page yang terakhir sekali, muka surat yang terakhir, muka surat 232. Menggunakan buku yang hijau ni. Tuan-tuan boleh lihat perkataan yang pertama dipanggil sammul khiyat. Apakah makna sammul khiyat? Sammul khiyat adalah lubang jarum. Jadi, kalau tuan-tuan ada buku yang berada di tangan saya ni, tuan-tuan akan nampak gambar dia. Gambar dia. Ada anak panah di situ, lubang jarum. Ini dalam surah surah Al-A'raf. Ayat juzuk yang ke-8. Juzuk yang ke-8. 6 lay, 7 lay. 7 lay juzuk yang ke-8. Juzuk yang ke-8, 7 lay. Tuan-tuan buka. Di situ ada ayat apa? Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Innal ladzina istakbaru.
Apa ayat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Orang kafir tak boleh masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai bila orang kafir tak boleh masuk syurga? Sampailah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Sammil khiyat. Sampai unta boleh masuk dalam lubang jarum. Bila unta boleh masuk lubang jarum? Memang takkan boleh lah. Itu maksudnya dipanggil sebagai satu bidalan bahasa. Quran gunakan, maknanya orang kafir takkan dapat masuk syurga dan mereka akan kekal dalam neraka orang kafir ni. Sampai bila? Selama-lamanya. Cuma dia tak guna perkataan selama, dia menggunakan sampailah unta boleh masuk lubang jarum. Memang takkan boleh. Okey. Perkara yang kedua, romhun dan juga rimah. Romhun ni kita panggil apa? Lembing. Romhun. Jamak adalah rimahun. Plural dia. Kemudian dalwun. Dalwun dengan zanub. Dua-dua makna baldi. Cuma kita dah bincang dan perbahasan cukup panjang dulu. Tuan-tuan boleh refer balik episod-episod yang sebelum ini. Dalwun tu makna baldi kosong. Zanub ni makna baldi yang penuh dengan air, dengan isi. Okey. Khaytun, khaytun tu maknanya benang lah. Benang. Kita ada gambar di sini, masuk dalam lubang jarum, benang. Aswiratun, gelang tangan. Ini semua tuan-tuan, ni semua bahasa Arab yang digunakan dalam Quran. Bukan bahasa Arab secara umum, bukan. Perkataan-perkataan yang saya sebutkan ini semuanya ada kandungan maknanya dalam Quran. Kita akan jumpa kalau kita baca. Aswiratun makna gelang. Plural dia adalah asawira, asawiru, okey? Gelang-gelang. Cukup sekadar itu. Kita ada baki lagi 7 vocabulary mufradat untuk kita mengakhiri buku ini. Okey, tanpa berbicara panjang. Kita nak ulang sikit balik yang semalam. Terus kepada papan putih. Okey. Kita terus dalam bab yang semalam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Semalam kita kata ayat suratul Baqarah berapa line? 4 line, bawah sekali. Duribat alaihimuz zillat dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Okey. Satu lagi suratul Imran, Ali Imran juzuk yang keempat, satu line plus satu page. Wa yaqtulun, bukan nabi, al-anbiya. Anbiya'a. Tuan-tuan boleh nampak perbezaan dia di mana ya? Perbezaan dia adalah di sini. Al-haq dengan haq, alif lam tanpa alif lam. Yang mana lebih jelek? Yang ini. Sebab apa dia lebih jelek, lebih teruk? Kerana dia isim nakirah ini, dia memberi umum. Umum, umum. Ini tak umum. Dia khusus. Mereka bunuh Nabi tanpa hak. Apa makna tanpa hak? Maknanya tanpa ada hak yang dibunuh Nabi. Apa dalam hadis sebut la yahillu, tidak halal darah seorang Islam melainkan 3 perkara. Apa dia tu? Orang yang dah berkahwin berzina, rejam. Yang kedua, hukuman qisas, bunuh balik. Dah bunuh orang, dibunuh balik orang tadi. Yang ketiga adalah murtad. Itu yang halal, itu yang hak. Tanpa hak maknanya bunuh tanpa sebab. Okey? Okey, sekarang ini bighairi haq, tanpa sebab juga. Dia tanpa sebab, dan dia aslan, secara asalnya memang tak ada apa-apa sebab. Mereka ni
Bukan bighairi haq, makna secara umumnya bukan setakat membunuh. Mereka telah menyakiti iza. Iza'un nabi. Iza' mana apa? Menyakiti nabi. Tak cukup menyakiti, mereka bunuh lagi al-qatl. Nampak? Mana lebih teruk daripada yang pertama. Dan di sini tidak ada apa-apa wajah cara pun yang nak mensabitkan pembunuhan kepada Nabi. Tak ada sebab apa-apa. Okey? Kemudian bila sebut al-haq, al-haq ni maklumlah yang saya sebut tadi 3 perkara. Al-haq ini secara umum. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam ayat ini, apa ayat sebelum dia? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Wa duribat alaihim az-zillatu wal maskanah. Okey, nampak tak? Duribat. Mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan. Ini azab ni. Mana azabnya? Di sini. Az-zillah wal maskanah. Dalam surah apa ni? Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Imran diulang balik sekali lagi. Apa dia? Duribat alaihimuz zillatu. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Nampak? Wa duribat alaihimul maskanah. Ulang balik. Saya beritahu tuan-tuan, dalam ayat bahasa Arab, seseorang kata begini, anhaka, aku melarang kamu daripada sifat apa? Al-kibir. Apa makna kibir? Besar diri. Kemudian war-riya, sifat bangga, sifat riya. Ini dalam bahasa Arab. Tetapi bila dalam bahasa Arab, dia dah sebut dah anhaka an al-kibir. Okey? Kemudian diulang lagi wa anhaka an ar-riya. Tuan-tuan nampak jelas? Al-kibir, ar-riya, tapi diulang balik PL tu beserta dengan huruf jar. Itu bermakna memberi makna taukid. Sebab dia dah cukup dah anhaka anil kibir war riya. Dah cukup dah, ni dah cerita surah Baqarah. Diulang lagi dari surah Al-Imran, PL yang sama, huruf jar lagi ulang, makna memberi makna taukid dan ziyadatul taukid, penambahan ekstra taukid. Okey memberi apa? Penambahan ekstra taukid, iaitu kerana dia bermakna umum. Macam mana kita nak tahu umum? Tuan-tuan, dalam surah Al-Imran, sebab apa kita lebih teruk, lebih hina mereka ni? Kerana di sana ada duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu. Nampak? Aynama suqifu. Apa makna aynama suqifu? Di mana sahaja, umum. Lebih teruk daripada yang pertama surah Al-Baqarah. Okey. Kemudian perkara yang berikutnya, tuan-tuan perlu tahu, dalam surah Al-Baqarah digunakan perkataan nabi, nabiyyin. Dalam surah Al-Imran menggunakan perkataan al-anbiya. Apa beza dia? Ini dipanggil jam'ul qillah. Jam'ul qillah ni jamak yang sedikit. Dah ada wazan-wazan dia, tuan-tuan boleh lihat dalam buku Soraf. Saya tak perlu nak urai tahu apa banyak jam'ul qillah ni wazan ya. Dalam 4-5 gitu. Tetapi jam'ul kasrah cukup banyak sampai 18, 19 ke 20. Jadi jam'ul ni dipanggil jam'ul kasrah. Itu banyak. Dia bukan setakat banyak wazan, tetapi dia menunjukkan banyak. Ambiya'u. Wazan. Ini menunjukkan suratul Ali Imran, ayat ini lebih teruk berbanding dengan ayat dalam suratul Baqarah ni. Mereka orang-orang Yahudi ni. Okey? Jelas
Ini ulasan yang semalam. Sebab apa kita katakan surah Al-Imran, orang-orang Yahudi surah Al-Imran lebih teruk berbanding dengan surah Baqarah? Kerana sebab-sebab yang kita bagi tahu tadi. Okey. Jelas Okey, sekarang ni kita lihat pula. Apa dia? Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, tuan-tuan buka juzuk yang kedua, tuan-tuan akan jumpa ayat apa tu? Ayat mengenai perempuan yang iddah 4 bulan 10 hari kematian suami. Okey. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Sebab apa digunakan bil ma'ruf? Tuan-tuan buka lah juzuk 2, saya tak boleh tulis, panjang sangat ayat dia. Okey, kalau tak 2 baris nak tulis. Penuh panjang Bil ma'ruf. Sebab apa digunakan alif lam? Ini juzuk apa? Juzuk 2, tuan-tuan buka 8 lai 8 lai plus 1 page. Juzuk yang kedua surah Baqarah juzuk kedua 8 lai plus 1 page. Ayat atas sekali tuan-tuan nampak bil ma'ruf. Tapi tuan-tuan buka 9 lai muka surat sebelah dia. Ni 8 lai 1 page. Tuan-tuan buka muka surat sebelah dia 9 lai. Tuan-tuan akan jumpa apa? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Mim ma'ruf. Ini yang pelik. Apa yang pelik nak bagi tahu ni. Yang pertama dia ada alif lam. Yang kedua dia tak ada alif lam. Nakirah, ma'rifah, nakirah. Kemudian ni dengan min, ni dengan ba. Itu yang kita nak hurai tu. Dua-dua ni ayat mengenai dengan apa tu? Dengan iddah. Ini iddah setahun tau. Mim ma'ruf ni iddah setahun kematian suami. Hukumnya, tulisannya masih ada, tulisan Quran ni, tetapi hukumnya telah dimansuhkan dengan ayat yang di atas ini. Jadi 4 bulan 10 hari, jadi pendek. Sebenarnya 1 tahun. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kerana apa diletakkan bil ma'ruf? Alif lam, ma'rifah. Kerana dia bermakna khas. Khas. Apa makna khas? Maknanya kita tahu dengan cara kebaikan, iaitu dengan cara az-zawaj, perkahwinan. Khas. Jelas Sekarang ini kalau tuan-tuan lihat min ma'ruf, dia lebih umum. Apa yang umum? Iaitu satu perbuatan yang mana kita panggil ma'ruf ni perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Dia umum lah. Makna bukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang mungkar. Seperti berhias, keluar rumah tanpa ada hajat keperluan. Itu dipanggil secara umum. Ni beza. Ini kalau kata keluar tanpa hajat, banyak. Dia tak satu, tak dua. Kadang-kadang banyak benda yang keluar tanpa hajat. Itu bukan perkara yang ma'ruf. Jadi maksudnya dia lebih umum daripada ma'ruf yang pertama alif lam. Yang ini nakirah. Okey Kemudian apa maksud alif lam al-ma'ruf di sini? Ma'rifah. Dia menunjukkan perintah Allah yang masyhur dan syariat Allah, itu perkahwinan. Saya ulang sekali lagi. Okey, jelas Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, ba ni untuk apa ya? Ba ni dipanggil ba apa? Lil ilsaq. Apa maksud ilsaq? Maksudnya bertempek sebelah, bertempek. Tuan-tuan nampak pada ayat yang pertama dalam ayat ni 8 lai plus 1 page, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna. Mula-mula berlaku wafat suami, kematian suami. Kemudian apa yang dia buat ni makna ilsaq ni. Ba ni makna ilsaq.
Makna bertempel. Apa? Lepas yatarabbasna bi anfusihin. Yatarabbas tu mereka kena menunggu. Makna kena bersabarlah. Mereka tak boleh kahwin terus. Ini makna apa? Sabar. Mereka kena sabar. Yatarabbas nak mana menunggu, menanti. Okey, sabar. Kemudian yang ketiga, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna. Bila dah habis tempoh sabar 4 bulan 10 hari berkabung tadi, okey, fala junaha alaikum, barulah apa yang berlaku, mereka bersabar, kemudian mereka kena iddah 4 bulan 10 hari dulu. Okey, bersabar atas kematian, kemudian iddah arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna, dah habis iddah, maka fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Bil ma'ruf maknanya apa? Az-zawaj. Jadi maksudnya dia ikut turutan tu ayat tu. Ayat dia ikut turutan tu namanya lil ilsaq. Tapi dalam ayat ini, dia tak, dalam ayat muka surat sebelah ada 9 lain ni, dia tak ada pun sebut yatarabbasna. Tak ada. Okey? Apa dia? Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li wasiyah. Tak sebut bersabar ni. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junah alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Dia tak sebut pun zawaj. Ini pun tak ada. Ini pun tak ada. Iddah ada setahun. Itu je. Tak ada. Jadi tak boleh kita kata lisaq min ni. Tetapi min ni maksudnya apa? Kita panggil lebih kepada apa? Tab'idiyah, sebahagian. Tab'idiyah. Okey? Tab'id. Boleh Tab'id maksud apa? Adalah maksudnya sebahagian. Maknanya perbuatan, satu perbuatan apa tu ya? Dia satu jumlah PL. Jumlah perbuatan yang mana Islam haruskan. Syariat haruskan. Sebab dalam perkara bila berkabung ni ada perbuatan yang tak boleh. Tapi di sini mim ma'ruf, sebahagian perkara yang syariat haruskan mereka buat kerana syariat menganggap perkara tadi perkara baik. Tapi bukan semua yang mereka buat baik, bukan. Ada yang Islam kata baik, maka itu mereka boleh buat. Nampak tak? Ini yang pertama khas, maknanya makna zawaj, tak ada makna lain. Boleh Kemudian kalau tuan-tuan perhatikan baik-baik. Di sini tuan-tuan akan jumpa apa? Lil ilsaq ni, dia macam pakaian. Sebab tu Quran kata, ni kita kembali balik tadi, yang pertama, lil ilsaq ni. Quran kata apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka isteri ni pakaian bagi kamu. Kamu pula pakaian bagi isteri kamu. Makna dah rapat sangat suami isteri ni. Apa benda dalam baju pun kita tahu. Ada korap dan sebagainya. Benda baik, benda tak baik semua tahu. Jadi maknanya mereka suami isteri ni dipanggil lil ilsaq. Seperti kita panggil apa ya? Makna mereka ni bertempel lah. Dekat sangat. Itu dipanggil ni lil ilsaq. Kemudian kita lihat lagi. Ini dari satu sudut. Sudut yang kedua, saya nak bagi tahu al-ma'ruf khas zawaj, maksudnya syai'un wahid ma'ruf bil ma'ruf. Apa ma'ruf? Iaitu perkahwinan. Itu satu sudut yang lain. Makna dia khusus lah. Macam yang pertama juga, sama. Tak ada makna lain, maknanya berkahwin. Tapi bila nakirah, mim ma'rufin nakirah, dia tidak dimaksudkan dengan perkahwinan, tapi perbuatan yang ditentukan. Dia tidak, ma'ruf bukan makna perkahwinan, tetapi ma'ruf satu perbuatan yang tertentu. Tertentu tu apa? Umum. Tapi dengan syarat yang Islam haruskan, yang syariat haruskan mereka buat. Okey? Itu perbezaan dia. Nampak macam pening, tapi sebenarnya benda yang mudah. Ini makna-makna khusus, ini makna umum. Ini makna perkahwinan, ini makna perkara yang baik, yang Islam kata baik, yang mereka boleh buat. Sebahagian, bukan semua. Kemudian, sama juga dengan perkataan al-kadhib dan juga kadhibun.
Dalam Quran dia ada alif lam, ada tak ada alif lam, sama juga. Bila ada alif lam, bermaksud ayat tersebut fokus kepada benda yang dicerita tadi. Contoh tuan-tuan lihatlah dalam surah apa ya? Dalam surah Yunus ada sebut qalu takhazallahu walada subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey. Lagi apa nama, huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Digunakan perkataan hil kadhiba. Juzuk apa ni surah Yunus? Tuan-tuan buka 6 lay 7 lay plus 1 page. 7 lay plus 1 page ayat bawah sekali al-kadhiba. Maknanya pendustaan apa yang mereka buat? Mereka kata Allah Taala ada anak. Mereka nisbahkan Allah Taala ada anak. Tapi dalam satu ayat yang lain, bila sebut kadhib yang tak ada alif lam, maknanya bukan fokus kepada cerita tu, cerita umum. Contoh juzuk yang ke-7 9 lay, tuan-tuan buka tengah-tengah. Juzuk 7 9 lay. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadiban. Nampak? Kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Okey. Kadiban ni maksud apa? Dusta pada ayat tu? Bukan. Dusta secara umum. Wa man adlamu. Siapa lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Kepada orang yang mengadakan pendustaan kepada Allah secara umum. Au qala uhiya ilayya, ataupun dia berkata telah diwahyukan kepada aku walam yuha ilaihi syai'un, sedangkan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Nampak? Jadi di sini nak bagi tahu kalau ada alif lam makna perbincangan di atas ayat yang sedang dibincangkan. Kalau di sini dalam surah Yunus tadi adalah mengenai dengan mereka nisbahkan anak perempuan kepada Allah, anak kepada Allah. Di sini pendustaan secara umum. Begitulah juga kalau tuan-tuan lihat dalam surah Fussilat dan juga suratul A'raf. Surah Fussilat ayat juzuk 24, tuan-tuan buka 9 lay plus 9 lay plus 1 page. Ada ayat apa tau? Ada ayat dia wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghu fasta'iz billah. Okey. Kemudian dia kata apa? Innahu huwas samiul alim. Okey. Alim. Dalam ini 9 lay 1 page. Juzuk 24. Tuan-tuan buka lagi dalam juzuk yang ke-9 suratul A'raf, page yang ke berapa ya? 8 7 lay plus 1 page. 7 lay plus 1 page. Ayat yang hampir-hampir bawah lah, bukan bawah, ayat tengah. Ayat tengah. Apa dia kata juzuk 9? Sebelum habis suratul A'raf. Apa dia? Sama ayat yang sama. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ayat sama. Di akhirnya beza di sini je. Innahu sami'un alim. Nampak beza di sini je. Apa yang beza dia? Boleh nampak dengan jelas Nampak dengan jelas. Apa beza dia? Beza dia adalah alif lam. Kemudian al-alim. Beza dia apa? Alif lam. Di sini tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Dan kemudian ada huwa. Di sini tak ada huwa. Apa perbezaan dia sebenarnya? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok siyaqul kalam. Ayat ni cerita tentang apa ni? Suratul Syura. Suratul Syura nak ceritanya sebelum ayat tu, sebelum lagi ayat tu ada cerita apa? Walakin dhanantum, kamu menyangka bahawasanya Allah Taala tidak mengetahui apa yang kamu buat, mimma ta'malun. Kamu menyangka Allah Taala tidak mengetahui apa yang kamu buat. Jadi ayat ini menceritakan Allah Taala ni
Dia maha mendengar, maha sami'ul alim, maha mendengar, maha mengetahui terhadap apa yang kamu buat. Bila maha mendengar, maha mengetahui, letak alif lam bermaksud siapa yang makna dia khusus kepada Allah. Dia hanya khusus kepada Allah, dan huwa bermaksud adalah qasar. Qasar ni hanya sifat ni hanya khusus kepada Allah. Bukanlah kepada siapa yang ada sifat mendengar, ada sifat mengetahui, maka dia boleh bersifat seperti sifat Allah. Tidak. Bila sebut huwa, hanya khusus qasar, hanya kepada Allah. Okey? Sebab tu nak bagi tahu, kamu sangka Allah Taala tak dengar, tak tahu apa yang kamu buat. Allah Taala tahu dan maha mengetahui. Dan ini nak lawan balik kepada apa yang mereka sangka. Mereka sangka Allah Taala tak dengar. Sebenarnya Allah Taala bersifat khusus sifat dengar. Nampak alif lam? Khusus pada topik yang dibincangkan. Dan huwa qasar kepada Allah. Tapi dalam ayat ini, dalam suratul A'raf, tuan-tuan lihat pada page yang sebelah dia, sebelum dia, cerita tentang berhala. Apa dia? Ayat dia, ayakhluqu nama wa ayakhluqu wala, apa nama tu? Wa hum la yukhlaqun. Ayushriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. Mereka sabitkan berhala-berhala ni ada boleh mendengar, boleh beri manfaat mudarat semua. Quran tanya, mereka ni boleh beri manfaat mudarat tak? Adakah sama berhala dengan Allah? Allah Ta'ala tanya, adakah sama ni semua ni? Jadi di akhir, lepas daripada ayat yang kita tadi, Allah Ta'ala sebut Sami'. Allah Ta'ala itu Sami', Allah Ta'ala itu Alim. Nak bagi tahu, kamu kata berhala kamu dapat beri manfaat mudarat semua, adakah mereka dapat beri manfaat mudarat? Allah Ta'ala tanya. Jadi Allah Ta'ala kata, ni Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui. Nak lawan balik kepada berhala. Makna Allah Ta'ala sifat seperti ini, berhala bukan sifat seperti itu. Jadi umum. Allah Ta'ala tu sifat maha mendengar. Umum. Ini hanya khusus kepada yang dibincangkan tadi. Mereka sangka Allah Ta'ala tak tahu, sebenarnya Allah Ta'ala maha tahu. Okey? Di sini hanya perumpamaan. Berhala, Allah. Berhala tak boleh beri manfaat, tak mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Okey. Itulah perbezaan antara alif lam dan juga bukan alif lam. Okey perbezaan yang halus. Walaupun alif lam tak alif lam, kita boleh faham konteks siyaqul kalam, konteks cerita. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah apa yang dibincangkan pada pagi yang mulia ni. Mungkin saya pasti dan saya yakinlah tak semua yang saya sampaikan tuan-tuan dapat faham. Kerana dia perlukan ulangan, tuan-tuan dengar kemudian fokus, kemudian ulang lagi insya-Allah, kerana dia mempunyai makna yang halus. Ini untuk orang yang tadabbur. Kalau mereka tak tadabbur, mereka dengar saja guna buku teks, memang tak boleh lah. Dia perlukan tuan-tuan ada buku, ada pen tulis, dekat mana page yang saya bagi tahu, juzuk ke berapa, helaian ke berapa, tuan-tuan belek cari, buat comparekan perbezaan. Mana antara ni apa yang sama. Sebab apa dia berbeza sikit pada huruf, pada alif lam dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa solusinya di sini. Okey, saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari Jumaat ini. Kita berjumpa pada hari Isnin nanti insya-Allah. Cuma tuan-tuan, saya nasihatkan yang tak dapat lagi buku kita, yang tak dapat ambilkan buku, yang tak dapat buku kita, tuan-tuan dapatkan dengan sesegera yang mungkin, kerana banyak manfaat. Kita akan ada 2 buku. Selalu yang mana tuan-tuan yang beli dengan kita, selalunya mereka akan tempah 2 sekali. Buku ini adalah lebih kepada teks, buku teks. Ini adalah buku latihan. Dan 2 ni kita sedang pelajari sekarang ni. Ada sebahagian buku ni kita dah habis, sedang masuk buku ni. Siapa yang tak sempat lagi, mungkin dia baru masuk pada hari ini, maka kita nasihatkan dia, kita ada ulangan di mana boleh lihat, layari kita punya siaran di mana di Facebook page Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Dan yang terakhir sekali, saya minta kepada tuan-tuan tekan butang share untuk ramai mengambil istifadah
benefit apa yang kita bincangkan, kita sampaikan mengenai dengan kalam Allah. Saya mewakili moderator, para asatizah yang lain, saya memohon maaf di atas kesilapan, terkasar bahasa, kekurangan yang ada dalam huraian dan penerangan saya dan juga para asatizah yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita, Allah Ta'ala merahmati ilmu kita, dan ramai yang dapat mengambil manfaat sebagai jariah pada masa yang kita tidak ada lagi di dunia ini. Cukup sekadar itu pada hari Jumaat. Pesanan terakhir saya, sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita membaca suratul Kahfi. Kita habiskan hari ini juga sebelum tenggelamnya matahari, sebelum masuknya waktu maghrib, insya-Allah, kerana kelebihan yang banyak yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.